Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi pada tengah hari ini. Tengah hari ini kita akan terus belajar tentang impuls dan daya impuls. Jadi kalau kita tengok impuls dahulu. So impuls ini sebenarnya ialah perubahan momentum. Okay, jadi kalau awak tengok, ini istilah definisi. Jadi perubahan momentum, MV tolak dengan MU ini sebenarnya adalah perubahan momentum. MV tolak dengan MU. M tu apa? Mass. Mass tu GCM lah. Okay, V ni laju akhir. Benda ni simbol. Jadi awak kena tahu. U tu laju awal. Jadi perubahan momentum adalah MV minus dengan MU. Jadi macam mana unitnya kg meter per saat? Betul lah kan? Kalau awak tengok sini, mass unitnya apa? Kg. Velocity meter per saat. Jadi akan dapat untuk impuls unitnya adalah kg meter per saat. Ini MV tolak MU itu adalah perubahan momentum. Ataupun FT ni, F ini apa? Force. Daya. T ni time ataupun masa. Jadi impuls ni awak boleh pakai dua formula. Sama ada FT ataupun MV tolak dengan MU. Bergantung pada soalan. Apa yang dibagi tu kita akan pakai. Okey. Daya impuls. Okey, daya impuls definisinya ialah kadar perubahan momentum. Awak tahu perubahan momentum mana? Perubahan momentum adalah ni. MV tolak dengan MU itu adalah perubahan momentum. Kadar bahagi dengan masa. Bahagi dengan masa ni sebenarnya adalah kadar. Jadi ia adalah kadar perubahan momentum. Jadi ataupun F. F ini adalah impuls dan unitnya apa? N. Newton. Sebab dia adalah daya, maka dia akan pakai Newton. Boleh? Jadi daya impuls ialah kadar perubahan momentum. Kalau impuls, perubahan momentum. Itu beza dia. Okay. Jadi kalau kita belajar impuls dan daya impuls ni, dia akan ada satu hukum. Hukum dipanggil sebagai hukum gerakan Newton ketiga. Okay, dia cakap apa? Dia cakap untuk setiap daya terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitud tetapi bertentangan arah. Contohnya, okey, satu bola. Okey, kat sini ada bola. Bola ni objek kan? Dia ada apa agak-agak? Dia ada mass kan? Ataupun lagi dia ada berat. Dia ada weight. Berat. Jadi ada lagi satu tindak balas. Contohlah kat sini 10 Newton. Ni contohlah. Ada satu lagi daya yang berlawanan dengan arahnya tetapi nilainya apa? Sama. Ini dipanggil daya tindak balas normal. Dan nilainya ataupun simbolnya adalah apa? R. Nilainya agak-agak berapa? Sama dengan weight tadi. Itu adalah 10 Newton. Ini hukum ni dinyatakan adalah hukum gerakan Newton ketiga. Boleh? Okey. Jadi, cikgu buat recording ke? Gelap ni. Muas, pasal apa Muas? Lighting. Lighting. On lampu belah sini. Okey. Dia kalau recording dia kena ada lighting ya. Baru nampak suasana tu. Tak boleh gelap macam ni. Gelap macam ni. Okey, berjumpa kita semula. Masalah blackout Cikgu biasalah blackout Bulan-bulan puasa ni macam itulah. Jadi kita akan tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1 ni apa ni? Sebuah objek yang sedang bergerak dengan daya 30 Newton telah melanggar sebuah dinding dan berhenti selepas 0.5 saat. Kira impuls. Okey, benda pertama, ini adalah bentuk ayat. Awak kena keluarkan simbol dia dalam simbol untuk kuantiti fizik. Okey, jadi 30 Newton. 30 Newton ni apa sebenarnya? F. Keluarkan, tulis F kat sini. Melanggar sebuah dinding dan berhenti
selepas 0.5. 0.5 saat ni apa? T. Jadi impuls. Okey, impuls ni awak tahu. Awak boleh pakai ataupun FT ataupun MV tolak dengan MU. Kat sini ada F, ada T. Jadi kita pakai yang ni. Boleh faham? Jangan pakai MV dengan MU ni sebab kita tak ada V, kita tak ada U. Kita pakai yang ni. Jadi impuls FT F berapa? 30 time 0.5. Jadi akan dapat 15 unitnya. Unit awak boleh pakai dua. Awak boleh pakai kg, meter per saat, K. Ataupun kalau awak parti kat sini unitnya apa? N. Kat sini second, Newton saat. Jadi ataupun awak pakai 15 Newton NS. 15 NS. Jadi kat sini tak kisahlah warna satu awak nak pakai, dua-dua kita terima. Okey, perubahan momentum. Berapa agak-agak? Perubahan momentum MV tolak dengan MU. Yang ni lah. Yang ni sama dengan yang nilai awak dapat tadi. Jadi jawapannya pun sama, iaitu 15. Kalau awak nak pakai jadi kg meter per saat. Itulah dia. Jadi impuls ni awak boleh pakai dua formula, sama ada FT ataupun MV tolak dengan MU. MV tolak MU tu itu adalah perubahan momentum. Nampak macam susah tapi tak susah. Okey. Boleh? Boleh ni? Okey, nombor 2. Sebuah objek dua, awak baca semua dulu baru balik keluarkan dia punya simbol. Kuantiti fizik tu. Sebuah objek 2 kg sedang bergerak dengan daya 20 Newton telah melanggar sebuah dinding dan berhenti selepas 0.2 saat. Okey. Kira impuls. Sama macam tadi. Jadi keluarkan simbol. Jadi ini adalah F. Ini adalah T. Jadi impuls ni. Okey, impuls sama ada FT ataupun MV tolak dengan MU. Jadi nak pakai mana satu ni? Kita pakai FT lah sebab dua-dua ni ada. Jadi F berapa? F 20 T 0.2. Jadi akan dapat 4 NS. Kita pakai NS lah. 4 NS. Okey. B. Berapakah laju sebelum ia melanggar dinding? Agak-agak macam mana awak nak buat ni? Okey. Impuls sama dengan MV tolak dengan MU, betul tak? Okey, impuls tadi awak dapat berapa? 4. Mass 2. Okey. Sekarang ni kalau awak perhatikan di sini, okey. Dia melanggar dinding dan berhenti. Berhenti tu hal laju awal ke hal laju akhir? Jadi kat sini kosong. Sebab dia bergerak berhenti. V tu adalah hal laju akhir. Tolak dengan 2. Jadi U ni awak rasa yang ni sebut U ke atau V? Laju ni ada dua jenis je, U atau V? Mestilah dia nak nilai U. Sebab nilai V kan dia berhenti, kosong. Jadi nilai kat sini adalah U. Sekarang kita nak U kan. Jadi 4 sama dengan 2U. Jadi U sama dengan berapa sini? 2. Unitnya apa? Meter per saat. Ya. Jadi 2. Boleh kita letak negatif kat sini. Negatif 2. Jadi U kita akan letak negatif. Negatif 2 meter per saat. Negatif ni menunjukkan apa? U tu. Negatif tu apa sebenarnya? U ni maksudnya U dan V tu bertentangan. Ataupun U ni bergerak ke kiri. Maksud U dan V tu arah bertentangan. Dia langgar, dia patah balik.
Sebab itu dah U dan V2 berbeza. Boleh? Okey, nombor 3. Laju tak ni? Tak laju kan? Boleh buat biasa je. Okey, baca semua soalan tu sama-sama. Dalam fizik baca semua soalan dulu. Daripada situ baru kita boleh keluar benda kuantiti fizik tu. Okey. Daya kat sini adalah F. Lepas tu melanggar dan berhenti. Jadi berhenti kita tahu V ni adalah kosong. Okey. Kemudian selepas 0.5 ini adalah T. Okey, hal laju objek semasa ia berlanggar dinding adalah 3. 3 ni apa? U. Keluarkan kuantiti fizik. Sebab itu kena baca dulu. Bila kita baca kita nampak. Jadi perubahan momentum. Apa perubahan momentum formula dia? MV tolak dengan MU. Okey, mass berapa jisim? Okey, dekat sini kita tak tahu mass. Ataupun MV tolak MU sama dengan apa? FT. Okey, ini pun dinamakan sebagai perubahan momentum. Jadi F berapa F? F 30, T 0.5. Jadi akan dapat 15 kg meter per saat ataupun kg Newton saat. Tak kisah. Boleh nampak dah ni? Mengapa kita tak pakai MV tolak dengan MU? Dia tak bagi mass. Tak boleh lah pakai MV tolak dengan MU. Okey. Jadi berapakah jisim objek? Agak-agak nak pakai mana satu formula ni? FT sama dengan MV tolak dengan MU. FT awak dapat 15 tadi kan? 15. Okay. Mass tu awak keluarkan. V tolak dengan U. V berapa? V kosong. U 3. Akan dapat kat sini 15 sama dengan negatif 3M. Jadi M sama dengan negatif 5. Sebab dia mass ni kita tak boleh letak negatif. Jadi kita jadikan dia positif. Jadi sama dengan 5 kg. Sebab mass tidak ada negatif. Jadi jawapannya adalah 5 kg. Boleh? Mudah sahaja kan? Mudah sahaja. Mudah kan? Okey, nombor 4. Agak-agak boleh buat ni. Cuba buat dulu nombor 4 ni. Okey, baca dulu. Nombor 4. Sebuah objek 2 kg bergerak dengan hal laju 5 meter per saat dan kemudian berhenti dalam 0.5 saat selepas melanggar sebuah dinding. Kira impas. Okey, pertama dah baca semua ni, keluarkan. Ini apa? 2 kg. Mass. Ni hal laju awal ke laju akhir ni? Laju awal U. Yang ni berhenti kan? Berhenti maksudnya hal laju akhirnya berapa? Kosong. Okey, 0.5 ni apa? T. Okey, impas. Impasnya ada dua formula je. Sama ada FT, satu lagi MV tolak dengan MU. Jadi nak pakai mana satu kat sini? Kita pakai yang ni sebab benda ni dah ada dalam soalan. Kita tak pakailah FT kat sini sebab force tak ada kan? Jadi mass berapa? 2. V kosong. Sini pun 2. U 5. So akan dapat negatif 10. Ingat, sebabkan dia impas ni tak ada negatif. Sebab ini hanya arah saja. Jadi awak akan dapat 10 kg meter per saat ataupun boleh pakai 10 Newton saat. Salah satu. Tak kisahlah mana-mana awak nak pakai pun. Okey. Boleh? Okey.
Okey, jadi nak dapatkan daya impas macam mana? Bahagi dengan masa. Jadi F impas tadi awak dapat 10 kan? 10 bagi dengan masa berapa? 0.5 akan dapat 20 unitnya Newton. Bagus. Jadi dapatlah impas. Sebab impas ni daya impas, bukan impas, daya impas. Boleh? Itu untuk contoh bagaimana nak bezakan antara impas dan daya impas. Okey, untuk soalan ni tak ada soalan apa ni? Okey, soalan cikgu ajar sampai 5 je. Okey. 6 dan 7 ni awak buat sendiri. Okey, tak perlu banyak-banyak pun. Cikgu ajar dah berapa contoh? 5 contoh dah cikgu ajar. Okey, yang tak ada modul, tak putus state. Okey, tak ada nak dengar je kan? Tak apa. Nanti Cikgu Raizo awak isi balik. Boleh faham ni? Cikgu Raizo benda ni, tengok kawan balik, awak salin dia jawapan ni. Tak banyak, ada satu topik itu tentang week. Berat. Berarti kita habis dah bab 2. Okey, tengok nombor 5. Baca dulu. Agak-agak boleh buat. Sebuah objek 2 kg bergerak dengan hal laju 5 meter per saat dan kemudian melanggar sebuah dinding dalam 0.5 saat. Kemudian objek tersebut berpatah balik. Wow. Dengan 2 meter per saat. Kira impas. Okey. 2 kg ni apa? Mass. Ini hal laju awal ke hal laju akhir ni? Okey, ini adalah U. Okey, 0.5 T. Okey, ingat dia berpatah balik nilai ni. V ni kat sini adalah negatif. Sebab dia berpatah balik negatif 2. Impas. Jadi impas ni apa dia punya ni? Impas ni ada 2 je, sama ada FT ataupun MV tolak dengan MU. Nak pakai mana satu ni? Kita pakai ni lah kan. Kita tak boleh pakai FT. Sebab force tak ada. Jadi mass berapa? 2. U negatif 2. Ini 2. U 5. Berapa jawapannya? Negatif 14. Okey, 14 kg meter per saat. Okey. Itulah jawapan untuk impas atau okey, daya impas macam mana dapat? F impas. Jadi negatif 14 tadi awak dapat bagi dengan masa. Masa awak dapat apa ni? 0.5. Jadi jawapannya berapa? 20 negatif 28 Newton. Bagus kelas ni. Negatif 28 Newton. Itulah dia antara impas dengan daya impas. Okey. 6 dan 7 tu nanti awak study sendiri. Cikgu tak nak ajar dah sebab boleh. Tapi kalau nak buang boleh, kita buang, kita padam kat sini 14. Kita padam. Tapi digalakkan impas ni positif lah. Impas ni positif. Digalakkan. Sebab dia merupakan satu perubahan momentum. Ataupun impas pun nanti awak akan dapat negatif. So, bagus. So, impas sentiasa positif dengan daya impas. Okey. Siapa conteng ni? Okey, sekarang hubung kait antara masa, impas dan daya impas. F sama dengan MV tolak MU per T. Ini apa? F ni apa sebenarnya? Ini adalah daya impas. Daya impas itu sebenarnya apa?
Kadar perubahan momentum. Itu bahasa sains je lah. Bahasa mudahnya apa? Itu bahasa definisi fizik. Kadar perubahan momentum. Itu kalau awak sebut orang kampung dah tak faham. Dia nampak, ni sekolah mana? Sekolah sains tak apa. Sekolah menengah sains tak apa. Bagus je. Biasa-biasa je. Kan? Jadi sebenarnya daya impas ialah daya ketika pelanggaran ataupun hentaman ataupun masa yang dalam masa yang singkat. Dalam masa yang singkat ataupun pendek. Ni bahasa mudahnya. Daya impas ialah daya ketika pelanggaran ataupun hentaman. Hentaman tu kira dia. Di mana masa pelanggaran tu pendek ataupun singkat. Itu bahasa mudah dia. Itu daya impas. Okey. Jadi kalau awak tengok kat sini, cuba padam Okey, yang ini adalah impuls. Impuls ialah apa? Impuls ialah perubahan momentum. MV tolak dengan MU. Okey, contoh tengok kat sini Dekat sini kalau awak perhatikan, nak dapatkan impuls tinggi, masa kena tinggi, velocity pun kena tinggi, baru impuls tu tinggi. Betul tak? Daripada sini, awak nampak tak ni? MV tolak dengan MU ataupun FT. Maksudnya kat sini, kalau impuls tu kita nak tinggi, F kena tinggi, T kena tinggi, V kena, ataupun U kena tinggi. Okey, awak tengok kat sini. Asalnya bola kat sini. Okey, awak nak pukul ni macam apa ni? Ini main apa ni? Baseball kan? Okey. Mengapa dia ayun daripada belakang ke depan? Ini dia panggil ikut ajak. Sebab apa? Kenapa dia tak pukul daripada sini Pak. Dia nak tambah dengan, nak tambah apa kat sini? Dia nak tambah masa. Masa. Bila dia tambah masa, apa akan jadi pada impuls? Impuls pun bertambah. Apa akan jadi pada V? Jadi apa akan jadi pada bola tu? Bola tu bergerak laju lah. Sebab V dia bertambah. Dekat sini. Boleh? Okey, awak sepak bola. Sama juga awak sepak bola. T dia bertambah kan? Kalau T bertambah, nombor 1, apa akan jadi pada impuls? Okey, nombor 2 dah. Apa akan jadi pada hal laju bola? Jadi hal laju bola tu bergerak lebih laju lah. Boleh? Itulah konsep fizik. Jadi kalau awak main bola, awak cakap kat dia, kau tinggikan kau punya impuls tu. Nampak? Nampak belajar sains sukan tu. Dan sains dalam fizik. Sebab itu awak tak apa ini bola, kaki awak kat sini tak ada kan? Sebab bila awak sepak macam tu, awak rasa kat sini, bola tu bergerak laju ke slow? Slow kan? Sebab apa slow? Lu punya impuls dia rendah. Sebab apa rendah? T rendah. Boleh nampak? Jelas? Okey. Yang ini daya impuls. Daya impuls ni, kita boleh rendahkan dia dengan cara masa ni kita kena tinggikan dia. Daya impuls ni kita nak ke tak nak? Awak rasa nak ke tak nak? Mengikut situasi. Dalam kes pelanggaran, nak tak nak? Tak nak. Tak nak. Kita nak rendahkan dia. Jadi kalau nak rendahkan dia, apa akan jadi pada masa agak-agak? Masa akan meningkat. Jadi kereta ni kalau awak tengok contoh ini kereta ni pokok Pokok. Ini kereta bergerak. Bila dia langgar sini,
Okey, macam mana dia nak tingkatkan nilai T? Bila dia berlanggar tu, dia macam dia panggil dalam bahasa Inggeris sebagai crumple. Crumple, C-R-U-M-P-L-E, crumple. Dia langgar macam ni, lepas tu dia crumple. Supaya T dia bertambah. Bila T bertambah, F dia berkurang. Jadi dia mengurangkan kecederaan. Sebab itu di depan ni dibuat dalam bentuk remuk. Sebab apa remuk? T dia kita nak tinggi. Bila T tinggi, daya impas pun berkurang. Kita tak nak dia langgar macam ni. Pak. Dia mesti langgar. Sap. Sama juga. Tengok tengok kat sini. Payung terjun. Ini ketika dia mendarat. Ini tanah. Awak rasa kalau dia landing tu, lutut dia tegak ke bengkok? Sebab apa dia bengkok? Pertama, dia nak tambahkan masa. Bila tambah kurangkan masa, apa akan jadi pada daya impas? Berkurang. Kuranglah kecederaan dia. Kalau dia jatuh tegak macam ni, apa akan jadi pada T? F. Maka dia akan cedera. Kalau tak percaya, awak demo sekarang. Awak lompat dia tinggi, awak tegak kaki awak. Sebab T dia kecil kan? T rendah. Bila T rendah, daya impas pun T rendah, daya impas tinggi. So awak cedera. Okey, itu cakap dia. Okey, kes ni. Yang ini kita nak pecahkan apa ni? Lesung batu Lesung batu kan ni? Kita nak daya impas tinggi ke rendah? Kita nak kat sini tinggi. Masa ni kita nak rendah ke tinggi? Jadi kat sini bila awak ketuk tu, awak ketuk macam ni kan? Tang. Awak tak ada ketuk macam tu, awak ketuk pak. Tak, awak tarik. Supaya masa sentuhan tu rendah. So F akan tinggi. Betul tak? Awak akan tak ada tang. Tak ada. Dia mesti tak. Nilai T tu adalah kecil, F adalah besar. Sama juga kat sini. Kat sini kita nak daya impas tinggi kan? Daya impas tinggi, T kena kurang. Jadi kat sini awak kena ketuk dia. Ketuk dia macam ni. Tak ada ketuk. Okey, habislah kita punya untuk daya impas dan impas. Jadi alhamdulillah